Malaysia sangat terkenal dengan keindahan khazanah semula jadinya. Ia ibarat bayi ataupun manusia yang perlu kita jaga, perlu kita rawat, perlu kita ambil tahu dan perlu kita mainkan peranan sepenuhnya untuk menjagakannya sehingga ia besar dan sehingga ia menempa nama di persada antarabangsa. Dan khazanah alam itu juga sama seperti manusia. Perlu kita jaga, perlu kita rawat. Namun manusia itu senang untuk kita faham. Namun bidang yang baru kita nak teroka agak sukar untuk kita faham. Jadi UMT mengambil langkah dengan tagline terokaan seluas lautan demi kelestarian sejagat. Untuk itu kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu UMT. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Kita di belakangi kapal RV Discovery. Sangat indah kalau kita tengok di sini sebenarnya. Tapi UMT merupakan satu-satunya universiti yang memfokuskan kepada ilmu kelautan dan sumber akuatik. Pada pandangan yang berbahagia Datuk sebenarnya, apa antara usaha yang dijalankan oleh UMT bagi memastikan bidang tujahan UMT itu dalam bidang pendidikan merit ini tercapai? Ya, terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis kita pada malam ini. Sebenarnya saya maklum bahawa UMT merupakan satu-satunya universiti terfokus dalam bidang niche-nya, iaitu bidang kajian kelautan dan juga sumber akuatik. Yeah. Ini merupakan satu universiti walaupun sangat terfokus, tapi mempunyai ahli-ahli akademiknya seramai lebih kurang 600 orang, yang mana lebih 85% memiliki ijazah Doktor Falsafah. Ini merupakan satu perkara yang sangat penting bagi kemajuan UMT itu sendiri, kerana dengan ahli-ahlinya yang pakar dalam bidang-bidang tertentu, dalam bidang niche ini, iaitu bidang kelautan dan juga sumber akuatik, mereka sebenarnya sentiasa bersiap siaga dalam menangani apakah isu-isu global dan juga isu-isu lokal, contohnya berkaitan dengan kelautan dan juga perubahan iklim misalnya. Seperti yang kita maklum, lautan dunia ini merangkumi 70% keluasannya berbanding dengan daratan. Jadi di mana lautan ini sebenarnya mempengaruhi banyak segi daripada aspek iklimnya dan juga aspek aktiviti-aktiviti yang melibatkan manusia yang berkaitan dengan pemakanan ataupun penerokaan makanan di dunia ini, dari kelautan dan sebagainya. Wa iman daripada segi daratan pun juga dipengaruhi oleh iklim daripada laut dan sebagainya. So ini merupakan satu perkara penting untuk UMT sederap bersama dengan masyarakat global yang berkaitan ini untuk terus mengkaji dan mendalui ilmu, korpus ilmu yang sangat besar dan luas ini untuk masa akan datang, insya-Allah. Ya. Kalau kita ikutkan kelautan itu, bidang laut itu laut saja kita gambarkan adalah luas. Jadi apa antara fokus UMT dalam pendidikan marine itu, Datuk? Okey, fokus UMT dalam bidang marine sebenarnya dia merangkumi ke semua bidang kelautan, daripada misalnya lah water quality, pencemaran, kepada biodiversity, kepada sumber akuatik yang boleh dimakan dan juga tidak boleh dimakan, tapi mempunyai kepentingan dalam ekologi sistem itu sendiri. Sebab ini berkait antara satu sama lain. Kan? Jadi itu merupakan satu bidang-bidang yang sangat terfokus, yang mana bidang ini sebenarnya perlu diterjemahkan dalam bentuk penerbitan-penerbitan kertas-kertas penyelidikan yang berimpak tinggi, supaya ianya lebih menonjolkan lagi keterampilan ataupun kepakaran yang ada di UMT ini melalui kerja-kerja penyelidikan mereka, dan akhirnya diterjemahkan dalam sebagai output kertas-kertas penyelidikan yang berimpak tinggi, dan juga sekiranya ianya mempunyai kepentingan kepada lokal, kepada lokal contohnya, ianya boleh diasimilasikan kepada masyarakat. Jadi UMT ini merupakan juga universiti untuk society, untuk komuniti, yang mana hasil penyelidikan yang mempunyai
contohnya yang mudah ataupun dipindahkan teknologi kepada masyarakat umum demi untuk pembaikan kehidupan mereka daripada segi sumber pendapatan mereka, dan perkara ini juga amat kita tekankan di sini dari apa yang dibuat di universiti ini. Saya rasa UMT memang sudah sangat terkenal di dalam negeri Terengganu, bahkan di Malaysia. Namun persoalannya, adakah UMT ni sudah bersedia menjadi universiti yang unggul dalam bidang marine dan dikenali di peringkat dunia? Datuk. So, Alhamdulillah setakat ini UMT sebenarnya mempunyai suatu momentum yang sangat baik, yang mana UMT telah pun termasuk dalam gelanggang-gelanggang rating dan juga ranking dunia, yang mana ianya melibatkan ranking oleh THE, World Ranking, dan juga ranking daripada World Ranking, WS Ranking. Jadi itu merupakan satu university ranking ini merupakan satu perkara yang sangat penting bagi universiti. Mana-mana universiti pun sebenarnya tidak ketinggalan UMT, kerana ianya melambangkan pengiktirafan oleh masyarakat global kepada UMT dalam bidang tujahan UMT itu sendiri. Jadi itu merupakan aspek penting yang saya sebagai Naib Chancellor UMT ini menekankan supaya warga cemerlang UMT ini sentiasa bersiap-siaga dan sentiasa berusaha menuju ke arah itu. Betul. Ya. Saya rasa warga-warga UMT sudah bersiap sedia dengan ilmu yang penuh di dada. Mereka mampu untuk berada standing dengan tenaga pengajar di peringkat antarabangsa. Namun UMT sendiri, kelengkapannya macam mana? Adakah fasilitinya sudah cukup ataupun berharap kepada RV Discovery semata? UMT merupakan salah satu universiti yang punya aset kapal penyelidikan yang telah diceritakan tadilah. Jadi sebenarnya kapal penyelidikan ini merupakan satu nadi penting sebagai vehicle, iaitu sebagai kenderaan laut yang membolehkan warga cemerlang UMT atau penyelidik UMT menjalankan kajian mereka di laut lepas. Kan? Jadi bukan sahaja kapal Discovery ini, tapi UMT juga mempunyai aset-aset kapal yang lain yang membolehkan mereka melakukan kajian di pulau-pulau, contohnya di Terumbu Karang dan juga di kawasan pesisir pantai lah. Jadi di situ juga menunjukkan bahawa dari segi infra yang ada di UMT ini, dan semasa ke semasa melalui networking ataupun jaringan kerjasama yang ada dengan rakan-rakan kita di dunia, contohnya di China, di Belgium, di Eropah lain dan juga di UK serta di US. Maka di situ infra yang ada ini dan juga sharing ataupun dipanggil sharing of infra dengan rakan-rakan kita pun juga membolehkan kita lebih maju ke hadapan bersama rakan-rakan strategik UMT itu sendiri dari segi pendidikan dan sebagainya. Ini merupakan satu penting sebab ialah dalam keadaan sekarang ini dunia yang sangat mudah diterokai melalui elektronik dan online, teknologinya sekali. Jadi saya rasa itu tidak menghalang ataupun tidak memberi yang kata itu batasan lah kepada UMT untuk bersama-sama dengan universiti yang maju sebagai rakan kolaborasi bersama UMT yang maju di dunia lah, contohnya Japan dan juga di Europe, untuk bersama-sama daripada segi kemudahan untuk menganalisis sampel. Contohnya kalau kita tidak ada mesin tersebut di sini, mungkin kita boleh hantar sampel pun di sana atas dasar kerjasama penyelidikan bersama. Jadi itu merupakan tidak ada faktor perhad di situ untuk universiti menjadi sebuah universiti yang cemerlang di masa akan datang. Amin. Ya. Jadi itu kalau kolaborasi antara universiti dan universiti. Tapi kalau kolaborasi antara UMT dengan mungkin syarikat-syarikat luar atau syarikat-syarikat antarabangsa, adakah kolaborasi MOU ke COC yang tengah try untuk cemerlangkan lagi bidang marine dulu? Ya, Alhamdulillah juga setakat ini UMT telah banyak menandatangani MOU dan juga MOA dengan industri-industri yang berkepentingan daripada segi mereka memerlukan hasil kajian di universiti ini untuk syarikat-syarikat mereka. Dan kita pula memerlukan, UMT juga memerlukan grant-grant penyelidikan daripada industri untuk disalurkan kepada universiti untuk membolehkan penyelidik menjalankan tugas menyelesaikan masalah mereka. Ini merupakan satu perkara yang kita sangat galakkan untuk mendapatkan grant industri sebanyak mungkin
untuk kita membantu industri dan dikatakan win-win basis lah antara universiti penyelidik dan juga industri. Berkait rapat juga dengan rakan kita di antarabangsa lah. Contohnya baru-baru ini UMT telah terpilih menjadi rakan kolaborasi bersama Qatar University, yang mana teknologi yang dihasilkan di UMT ini kita mau pindahkan kepada Qatar untuk membolehkan mereka menternak udang galah di padang pasir melalui vertical farming teknologi. Okay. Dan ini merupakan satu perkara yang baru untuk kita bekerjasama dengan universiti di Timur Jauh, Middle East, seperti Qatar. Dan insya-Allah akan banyak lagi kerjasama yang sama kita lakukan di Middle East, contohnya Arab Saudi dan juga di UAE, kerana mereka sudah mula mengorak langkah untuk menukar daripada segi diet pemakanan mereka daripada daging kepada ikan dan juga sumber-sumber lautan yang diternak. Ini merupakan satu perkara yang baru yang UMT perlu mengambil peluang ini untuk menjayakan apakah teknologi yang kita develop di universiti ini dapat kita transfer ke luar negara. InsyaAllah. Baik, amin ya rabbal alamin. Saya mendoakan semoga UMT di bawah bimbingan Datuk sendiri mendapat kecemerlangan yang berbaloi. Datuk, berkenaan dengan pemeliharaan biodiversiti khusus dalam ekosistem laut ni merupakan antara topik yang hangat berkatakan sampai ke hari ini. Jadi apa antara usaha UMT dalam memelihara hidupan akuatik bagi menangani masalah kepupusan, Datuk? Okey. Sesuai dengan apa yang kita katakan salah satu area tujuan ataupun tagline, for the ocean discovery and global sustainability, sains kelautan dan juga sumber akuatik. Biodiversity sama ada darat dan juga lautan memang tidak terpisah, tidak dapat dipisah oleh kepada UMT, kerana pakar-pakar yang ada di UMT ini mereka semua diversified, pakar yang sangat ramai, daripada organisma halus seperti plankton ataupun bakteria, sampailah kepada organisma yang besar, mammal dan sebagainya. Kita UMT ini alhamdulillah saya kata tadi bahawa mereka ni adalah mempunyai kelulusan PhD dalam bidang masing-masing, yang mana mereka sentiasa bersiap sedialah. Contohnya kajian penyu misalnya. Aktiviti pengenalan penyu yang telah diusahakan oleh Citru sekian lama, berpuluh tahun, sudah 3 generasi sebenarnya. Sekarang ini yang kita masih berusaha untuk memelihara sumber penyu di negeri Terengganu ini, yang memang negeri Terengganu ini adalah sinonim dengan sumber penyunya. Kan, jadi ia ini merupakan satu usaha pentinglah bagi penyelidik penyu di Terengganu ini untuk dalam usaha untuk memelihara penyu ini. Contohnya lah, kalau dahulu negeri Terengganu ni rakyatnya suka makan telur penyu. Sekarang ini melalui akta yang telah diluluskan oleh kerajaan negeri, akta enakmen negeri lah, telur penyu tidak boleh dijual lagi di pasar. Diharamkan. Jadi itu merupakan usaha-usaha yang besar lah, hasil daripada kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik penyu di UMT ini, yang membuka kepada kajian negeri untuk meluluskan enactment tersebut. Okey, baik. Datuk, terima kasih kita mengucapkan kepada Datuk kerana sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih juga kerana sudi terima kunjungan kami di belakang ataupun depan RV Discovery. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Dan banyak lagi topik yang kita akan bawakan bersama dengan warga UMT selepas saja nanti. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita nak pergi ke Pulau Bidung pula, Datuk. Pulau Bidung ni ada cerita menarik juga. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Sangat menarik.